KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Dan yang paling penting untuk sukses SPM 2021 pecutan ini, kita nak teruskan sesi ulang kaji kita dengan mata pelajaran yang telah pun kita sediakan untuk hari ini. Untuk adik-adik mungkin yang sedang menonton pada ketika ini, murid-murid yang sedang menonton pada ketika ini nak memastikan SPM tahun ini sukses dan cemerlang untuk mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam kertas 1. Jadi siapa guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita nak saksikan dulu profil guru ini. Baik, kita bersama dengan Cikgu Syukri. Assalamualaikum Cikgu, kita persilakan Cikgu. Okay, waalaikumsalam. Cikgu sihat Cikgu? Sihat. Alhamdulillah. Tanya. Nampak ceria, nampak bertenaga. Saya yakin dan percaya murid-murid dekat rumah pun semua dah bersedia dan bertenaga Cikgu. Yeah. Nak ambil nota-nota penting untuk pengajian kejuruteraan awam untuk kertas 1 ini Cikgu. Mungkin untuk awal ni Cikgu, supaya kata-kata semangatlah untuk murid-murid kat luar sana Cikgu. Okey, kata-kata semangat dari saya. Jangan takut. Exam kita senang sahaja tajuk ini. InsyaAllah hari ini cikgu akan bantu anda. Itu dia. Kita nak bongkarkan satu persatu bagaimana nak menjawab kertas pengajian kejuruteraan awam kertas 1 ni cikgu. Ya, betul. Jadi kita tak nak lengahkan masa lagi. Kita nak persilakan cikgu untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan cikgu. Terima kasih Azhar. Sama-sama cikgu. Jadi kita teruskan ya ke kertas kita pada hari ini. Okay, yang pertama kita ada sukses SPM 2021 pecutan ya. Pengajian kejuruteraan awam. Okey. Jadi kita tengok dulu tarikh peperiksaan lah. Tarikh peperiksaan kita adalah pada bila tu? 15 Mac 2022, hari Selasa ya. Jangan murid-murid salah pilih hari pula. Bangun awal ya. Okey, masa dia 2.30 petang hingga 5 petang. 2 jam 30 minit ya. Kod kertas kita 3761 Palang 1. Okey, dan kita ada beberapa format lah yang kita kena ikut. Format baharu pentaksiran MPET, mata pelajaran elektif teknikal lah. Murid-murid KSSM pengajian kejuruteraan awam. Okay, sekarang ni apa yang kita akan bincangkan pada hari ini, kita bukan berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang tidak diketahui lah. Kita ada beberapa panduan yang kita akan ikut. Ini tu kita tengok pada Azhar tengok tu format pentaksiran lah. Maksudnya MPET juga. MPET, mata pelajaran elektif teknikal. Jadi maksudnya kita akan ikut semua maklumat ni daripada format pentaksiran. Bagaimana kita nak menjawab dengan lebih baik lah. Ada contoh-contoh soalan. Boleh akses daripada internet. Maksudnya bukannya sesuatu yang rahsia ya. Semua boleh diketahui daripada internet. Format pentaksiran. Okey, bila cikgu teruskan. Jadi kertas 1 ni untuk tahun SPM 2021 ni adalah merupakan kali pertama lah. Maksud dia anak-anak murid sangat bertuah lah tahun ni. Kita ada 2 paper ya. Paper 1 dan paper 2 kan. Jadi paper 1 ni mengambil masa selama lebih kurang dalam 1 jam lah. 1 jam untuk 2 jam setengah untuk kita jawab. Paper 2 ni kita dah buat dah sebenarnya. Okey, ni lah paper 2, format pentaksiran KSM kertas 2. Okey, kita berdasarkan kepada PBS, pentaksiran berasaskan sekolah ya. Instrumen pentaksiran kita kerja khusus masa 7 bulan. Jumlah markah 100. Wajaran SPM 30%. Tajuk kajian kes, pelaporan dan produk. Okey, untuk puan semua, kita sudah ada 30%. Kita dah siap dah. Cikgu ucapkan tahniah kepada anak murid semua. Saya yakin. Maksudnya hari exam nanti, kita cuma nak dapatkan 70% sahaja lagi. Akan dapat 10 pun dah 40. Kalau ikut logik sekolah lah kan. 40 tu dah skor dah tu. Ataupun minta maaf, bukan skor, dah lulus. Jadi hari cikgu datang nak skor A+ saja. Lagi 70% kertas 1. Cikgu yakin boleh buat tu. Okey.
Jadi format pentadbiran kertas 1. Pengajian kejuruteraan awam. Okey, bahasakan peperiksaan. Tadi bahasakan kerja khusus dah siap. Ini masa 2,5 jam. Jumlah markah 120 markah. Dengar macam pelik lah sikit kan. Tetapi 70% saja wajaran ataupun kita comprise kepada 70%. Jadi kita ada dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B ya. Jadi bahagian A kita ada 20 soalan, 60 markah. Bahagian B kita ada 4 soalan, 60 markah. Jawab semua soalan. Okey, kita tengok bahagian A. Bahagian A kita bahasakan peperiksaan juga. Cadangan masa 1 jam ya. Maksudnya 1 jam daripada 2,5 jam tu, ya. Jumlah markah 60, jumlah soalan 20 soalan. Item setiap satu 1, 2, 3 dan 4 ataupun 5 markah. Okey. Respon terhad. Maksudnya tak boleh jawab suka-suka. Okey. Jadi tajuk utama kertas 1 pengajian tuan awam bahagian A ni, okey, kita ada 20 subtopik. Biasanya kita dapat 20 soalan di dalam setiap satu subtopik ini. Jadi kita ada juga format pentadbiran PSM PKA kertas 1 bahagian B. Bahagian B kita ada bahasakan peperiksaan 1 jam setengah kita cadang. 60 markah. 4 soalan, 1 item 15 markah. Dan kita respon terbuka esei. Yang ni orang takut. Tapi tak apa. Markah dia lebih kurang sama je dengan bahagian A. Jawab semua soalan. Okey, ni dia punya tajuk utama. Untuk bahagian B ni, kita ada lebih kurang dalam 7 tajuk. Tapi tajuk utama ada 5 sahaja. Pengenalan dengan keusahawanan ni kita jarang-jarang sangatlah. Yang penting adalah struktur pembangunan bangunan, ukur kejuruteraan, sistem pengangkutan, bekalan air dan juga penyelidikan kumbahan. Biasanya kita ambil satu soalan, satu daripada tajuk dia. Baik, okay, itu dia. Cikgu, kita dah tahu berkenaan dengan format pentaksiran, format peperiksaan untuk kertas 1, kertas 2. Yang mana untuk kertas 1 ada 2 bahagian tadi cikgu. Ya, betul. Bahagian A dan juga bahagian B. Saya yakin dah percaya ini semua murid-murid ternanti-nanti bagaimana nak menjawab bahagian A dan bahagian B. Kita akan jumpa seketika nanti dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Kita masih lagi mengulang kaji mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam untuk kertas 1. Kita nak bongkarkan bagaimana sebenarnya nak menjawab untuk kertas 1 ni. Kita bersama dengan Cikgu Syukri jauh dari Pulau Pinang. Silakan cikgu. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Azhar. Kita teruskan ya. Jadi kita teruskan kepada kertas 1 bahagian A. Aras kesukaran. Jadi kita tengok aras kesukaran 5/3/2. Ini bukan saya bagi. Ini daripada format pentaksiran yang saya tunjuk tangan tadi tu. Yang kita boleh akses daripada internet. Jadi kalau kita tengok daripada 20 soalan kita ada tu, 10 soalan aras rendah. Senangnya anak murid. 6 soalan aras sederhana. Dan kita akan ada 4 soalan aras tinggi. 4 soalan je aras tinggi tu. Tapi tak tinggi mana pun. Senang sangat. Kita tengok. Aras rendah. Contohlah kan. Contoh soalan rendah yang pertama kita tengok ni. Ni. Berikut ada sebahagian daripada proses rawatan air yang tidak mengikut urutan yang betul. Kenapa dia nama aras rendah? Sebab kita ada beberapa pernyataan bagi kat sini ataupun soalan-soalan. Kita cuma nak tanda-tanda je. Dia aras rendah kerana dia adalah jenis select type. 1, 2, 3, 4 tu kita dah ada jawapan. Select dalam ni. Tengok. Letak je. 4, 2, 1, 3. Secara ilmu lah. Secara berilmu. Berfakta. Bukan auta lah kan. Senang yang select type. Ni dah aras rendah. Okey. Soalan yang kedua. Kita tengok aras rendah lagi. Senang sangat. Masih lagi select type. Nak pilih A atau B je pun. Tentang kayu-kayu berat. Kayu keras berat atau keras ringan. Senang sangat. Kita baca kayu cengal. Kayu cengal ni kita tahu dah. Memang kayu keras berat. Maksud dia, cikgu baca soalan dia belum habis lagi, cikgu dah tahu jawapan. Jenis select type. Kayu getah, cikgu tahu memang kayu lembut ya. Okey. Kayu nyatuh adalah kayu jenis keras ringan juga. Kayu merbak adalah merupakan kayu keras berat ya. Kita tengok ni kita ada AB menjadi rendah kerana kita dapat jawapan daripada soalan. Kita cuma select saja jawapan tu. Ini kita dapat jenis lain sikit. Ini nama jenis supply type. Jenis supply nampak punya susah, tapi senang. Ada orang terjawab macam ni tau.
Dia jawab, nyatakan kategori tanda lalu lintas itu. Dia jawab, H, adalah apa? Dia cakap, hospital. Dia jawab yang GPJ punya, Jabatan Pengerusi Jalan. Laluan motosikal. Jawapan tu tak betul. Itu bukan jawapan kita, itu jawapan daripada orang nak ambil exam memandu tu. Kita nak ambil exam PKA lain. Jawapan kita adalah kategori tanda lalu lintas, tanda maklumat, tanda peraturan, tanda amaran. Kenapa dia boleh ada dua ni? Sebab ni adalah mak dia, ni anak dia. Tapi dia masih lagi mudah. Ramai dapat jawab soalan ni, cikgu yakin. Okey? Jadi ini arah sederhana. Tengok arah sederhana kita bahagian A dan juga kita satu bahagian A. Yang ni dia lebih susah sebab apa? Jawapan dia kita kena supply. Ni maklum. Untuk mengalirkan air hujan, B untuk kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan. Maksud dia kalau kita tengok fungsi kepada rangkaian pipe ni sangat susah. Kalau tanya tentang terminologi dia, A tu apa, B tu senang. A adalah pipe air hujan, B adalah merupakan lurang. Senang. Tapi tanya fungsi, jadilah sederhana. Okey, ni masih lagi tentang supply type ataupun kita membekal. Ciri kelebihan kaedah pembinaan Lestari. 4 ciri. Kalau tak baca buku, minta maaf. Tak boleh nak auta. Mesti kena fakta. Okey? Ini jawapan-jawapan dia. Cikgu yakin semua dah baca, cikgu semua dah tahu kan? Anak-anak murid kan? Cikgu yakin dah dekat sangat lah ni. Lagi 2 minggu je. Arah sederhana yang seterusnya adalah kaedah agaan air, kaedah pam, kaedah graviti, kaedah pandan tekungan. Masih lagi di bawah arah sederhana kerana kita kena supply jawapan. Okey, seterusnya kita tengok tentang arah tinggi. Arah tinggi ni biasa saja. Arah tinggi mesti soalan adalah soalan-soalan pengiraan. Soalan-soalan pengiraan. Tengok ni. Ini soalan moment. Ini untuk orang awam ni faham lah ni. Dia tengok, kacang ni. Saya yakin di rumah tu mesti kata, Allah soalan macam ni je. Betul tak? Arah tinggi. Soalan arah tinggi untuk batas 1 bahagian A. Soalan reka bentuk asas. Simple juga. Tapi kalau tak tahu formula, tak dapat jawab. Okey? Jawapan Q sama dengan P over A. Itu keupayaan galas tanah sama dengan P over A. P adalah pressure 250 terhadap dengan A, area. 1.2 terhadap 1.2 ataupun 1.2. Tak kena dapat jawapan. Macam ni ya jawapan dia. Arah tinggi. Senang kan? Kita satu bahagian A. Okey, contoh kisah depan murid. Ini penting. Jadi, ini jangan buat. Dalam kertas satu bahagian A. Ini jangan buat. Memberi jawapan tidak lengkap ataupun sembih lewa. Jawapan dia. Soalan kita ada. Ini jawapan dia. Jawapan betul. Tapi, murid-murid bagi jawapan macam ni. Dia cakap udara, dia cakap lembapan, dia cakap aliliang, dia cakap bahan organik. Jawapan yang dia bagi ni adalah tidak ada kata kunci. Kandungan udara, kandungan lembapan dia tak bagi perkataan kata kunci tu. Itu adalah satu kesilapan yang sangat besar. Tapi dia rasa dia jawab kan, Nazar kan? Anak murid dia rasa dia jawab. Tapi itulah dia tak jawab rupanya. Okey? Yang ini bersama memberi jawapan yang mengikut logik sahaja. Ni, jawapan dia jawab. Jawapan murid, belakang rumah. Di manakah tempat lokasi pemasangan lurang? Berhampiran jalan raya, berseberangan tandas, di hujung paip. Dia bagi jawapan ikut logik dia. Bukannya ikut fakta. Fakta kejuruteraan. Jadi kita satu bagi A, memberi jawapan lebih dari ruang yang disediakan. Ini jaga hati-hati. Ramai yang tak tahu ni. Tengok, nyatakan 3 sistem pepaipan bekalan air. Jawapan betul dia. Betul 3. Lepas tu dia bagi jawapan murid. Dia bagi jawapan yang salah dulu. Lepas tu dia teringat, dapat ilham daripada mana, dia dapat jawapan. Dia tak padam yang salah tu, dia tambah kat bawah yang betul. Tak dapat markah juga. Pastikan jawapan yang betul di dalam slot jawapan yang betul. Itu kertas 1, bahagian A. Tidak macam dengan teliti. Orang nak kaedah pengukuran, dia bagi unit ukuran. Keluasan dia bagi meter persegi. Isi padu dia bagi meter padu. Soalan nak kaedah pengukuran. Dia bagi unit pengukuran. Dan seorang lagi pandai jawab macam ni. Ya, cikgu. Sat, dia bagi unit, lepas tu dia bagi tulisan. Macam ni pun salah juga. Kena faham. Kena faham betul-betul. Kalau nak kaedah, bagi kaedah. Nak unit, bagi unit. Okey? Jadi, contoh kita murid menjawab soalan kertas 1 bahagian A. Tidak cuba menjawab soalan betul atau salah. Yang ni lagi kesian. Soalan dia. Dijawab betul. Dijawab salah. Dijawab salah. Cikgu tak nak baca. Selalunya soalan ni, yang pernyataan ni, dia bagi pernyataan yang sukar, difahami. Contohnya, kandungan air dalam tanah yang tinggi akan menyebabkan tubuh yang rendah. Kita macam hari itu, kita tak dapat fikir. Jadi ingat. Ataupun kita tak baca langsung lah. Tak baca langsung, memang tak tahu langsung kan. Senang sahaja. Kata satu bahagian A ni, kalau tak tahu, betul salah ni, cikgu cadangkan. Jangan
tinggal kosong. Itu terlalu jujur kan. Tanah sebelah je. Belah salah atau belah betul. Terpulanglah pada keimanan kita hari itu. Kalau Tuhan Allah tak nak bantu kita, tu namanya usaha dan juga bertawakal. Dapat tanda semua salah, dapat 2 betul. Asyiklah. Kalau tanda sebelah je betul semua, dapat 1. Ini kaedah kita nak jawab lah. Kalau masa tinggal kosong. Jangan tinggal kosong. Okey, kesilapan lain dalam menjawab soalan kita 1 bahagian A ya. Okey, pertama. Tidak ambil berat 1 unit dan titik perpuluhan. Ini kena ingat ni. Kena ambil beratlah unit. Kena ingat. Cikgu dah pesan kan? Untuk ukur kejuruteraan, survey, mesti 3 titik perpuluhan. Ingat tu, 3 titik perpuluhan. 3 decimal point. Untuk kandungan lembapan, mesti 2 titik perpuluhan. Untuk reka bentuk asas, 2 titik perpuluhan. Kita ni, engineering, mesti fakta. Jadi, kena ikut. Jangan auta. Cuba kita kali ya. Ini kena ambil berat. Yang kedua, tidak menggunakan kalkulator untuk membuat hitungan. Pakai congak. Macam terror. Tapi salah. Bila hari exam, kita kena kabut dah. Walaupun kita 1 bahagian A, dan darab 1 darab 1, dah tertulis 11. Hari biasa kita pandai tekan-tekan kalkulator. 1, 1 jawapannya. Itu kena pastikan kan. Cik Azhar? Betul, cikgu. Saya harap tak jadi macam itulah. Pakai kalkulator buat hitungan. Walaupun nampak simple. Okey? Dan juga dia tak suka tulis formula. Ini masalah juga ni. Okey, cikgu nak bagi tahu. Dalam hitungan, kita mesti tulis formula kata 1 bahagian A. Macam mana kita membuat pemberian markah? Kita akan bagi markah biasanya kata 1 bahagian A, 3 markah setiap satu soalan. Jadi soalan-soalan hitungan, dia akan melibatkan yang pertama, kita panggil sebagai formula. Yang kedua, method, kaedah. Yang ketiga, answer. Jawapan dia. Jadi maksud dia, kalau kita buat tulis formula, betul. Method salah. Answer salah. Kita dapat 1 markah. Tapi kalau kita kan? Method tak buat. Lepas tu, ni formula tak buat. Method buat. Salah. Answer salah. Kosong. Kan? Lepas tu, kita pula satu lagi, kita buat method, formula tak tahu, tak buat. Lepas tu, method pula salah. Cuma ada answer jawapan betul. Yeah. Manalah tahu Allahu'alam. Kita tak minta kan. Tiba-tiba Tuhan terbagi ilham. Dapat struktur ni berapa kilometer? 10 kilometer. Tulis 10 kilometer. Jawapan saja. Dapat 1 markah. Baik. Tapi yang cikgu nak bagi tahu ni maksud dia, formula mesti tulis. Ya. Okey. Jadi itu melengkapkan cikgu untuk mendapatkan markah. Baik, tadi cikgu tekankan fakta, jangan auta. Mungkin sepanjang cikgu dalam bahagian A ni, maksudnya murid-murid tidak boleh membuat jawapan sendirilah cikgu. Maksudnya, ya, betul. Jawapan ni betul, boleh. Secara logiknya tak boleh lah. Tak, maksud dia jawapan tu boleh bagi, tapi di dalam slot-slot tempat jawapan yang dia bagi tu. Baik. Jangan terkeluar dari tempat tu. Baik. Jadi mesti berdasarkan fakta tadi. Kalau kita tengok yang cikgu, kita recap balik cikgu untuk yang contoh soalan yang bagi lebih. 3 soalan atas dia bagi jawapan yang salah, 3 jawapan bawah tu jawapan yang betul. Tapi kita tak tengok. Takkan tengok. Maksud dia penyemak akan menanda bahagian yang salah tu je. Lepas tu di bawah tu dia tak tengok. Jadi pastikan tulis yang betul dulu. Lepas tu yang bawah-bawah tu buat tulis yang salah. Tak apa lah. Baik. Jadi murid-murid perlu peka dan prihatin cikgu terhadap diri sendiri untuk memastikan dapat markah yang di awal tadi cikgu sebut, supaya kita dapat lulus SPM khususnya dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam kertas 1. Baik cikgu, kita dah tahu teknik-teknik yang cikgu kongsikan untuk bahagian A. Kejap lagi kita nak tahu juga bahagian B. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 Pecutan untuk mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam kertas 1. Kita nak teruskan bersama dengan Cikgu Syukri untuk bahagian B cikgu ya. Ya. Itu dia. Silakan cikgu. Okey, terima kasih sekali lagi Azhar. Bahagian B ni, kita tengok kata bahagian B ni ke bahagian yang lebih mencabar lah dulu. Sekarang ni biasa-biasa je. Kan? Saya yakin murid-murid boleh buat. Kita tengok ada apa dalam bahagian B ya. Bahagian B ni kita sama juga, kita punya aras kesukaran dia 5, 3, 2. Tetapi soalannya hanya 4.
Cuba tengok soalan dia. Jadi 2 soalan aras rendah, 1 soalan aras sederhana, 1 soalan aras tinggi. Tak ada pilihan lah. Sebab kita dah memang ada 5, 3, 2 ni 10. Nak bahagi tak boleh. Yang tadinya kita 1 bahagian A, kita ada 20. Boleh dah bahagi kepada 10, dapatlah seorang 10, 6, 4 kan. Ni tak boleh. Ni dapat 2, 1, 1. Jadi mari kita tengok macam mana soalan aras rendah, aras sederhana dengan aras tinggi. Ya? Untuk kertas 1 bahagian B. Okey ke? Mari kita tengok. Ya, soalan kertas aras rendah, kertas 1 bahagian B. Okey, ini soalan dia. Raja menunjukkan sebahagian alatan yang digunakan untuk menjalankan ujian penurunan kerja konkrit. Ni Amai dah tahu dah saya cakap ni. Ujian penurunan ni selam test dia panggil dalam bahasa Inggeris cikgu ya. Selam test cikgu. Selam test ya. Okey, ni dah. Cantik kita punya ilustrator terlukis ya. Selam test. Memanglah dia punya gambar dia ni memang warna kelabu ni memang betul. Jadi tengok soalan dia. Huraikan prosedur untuk berjalan ke ujian ini ataupun ujian itu. Kenal pasti 3 keputusan yang mungkin berlaku hasil daripada ujian ini untuk diberikan dan berikan sebabnya. Okey. Yang pertama, kita tengok jawapan dia. Di jawapan kita, prosedur ujian penurunan. Ini maksud dia ni, tidak ada pilihan dah. Kalau soalan ni keluar, kalau kita tak membaca dia punya prosedur ni dalam buku, kita tak ingat, tak hafal step dia, kita agak sukar. Tapi biasanya soalan ni agak senang sikit. Sebab kita dah mendapat praktikal kan. Kita buat praktikal kat sekolah dengan, walaupun kita ada PKP, nasib kita baiklah ketika kita 4 dulu, sebelum PKP kita sempat buat. Tajuk ni dia awal-awal. Jadi saya yakin ramai orang dapat berfikir. Pastikan permukaan frustran bersih. Nama frust tu, dia tak frust apa-apa pun. Bersih kan. Letakkan frustran di atas plat tapak. Isi kemajuan konkrit ke dalam frustran sebanyak 4 lapisan. Setiap lapisan dipadatkan dengan rod pemadat sebanyak 25 kali hentakan. Frustran ditarik secara menegak. Terbalikkan frustran dan letakkan bersama dengan usulan konkrit. Ukur dan catat jenis penurunan yang berlaku. Okey, itu bahagian itu jawapan A. Jawapan B, 3 keputusan yang mungkin berlaku. Yang pertama, kita namakan sebagai penurunan sebenar ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai true slump. True slump kerana campuran konkrit berkualiti ataupun simen yang mencukupi lah. Yang kedua, kita akan berlakunya penurunan ricih ataupun kita panggil sebagai shear slump. Campuran kekurangan simen ataupun kita panggil last kali kita panggil penurunan runtuh atau collapse. Campuran terlalu basah. Jadi ini kemungkinan akan berlaku pada 3 keputusan. Tapi adakah ini soalan nak keluar? Tak pasti. Cikgu pun tak tahu. Apa yang lebih penting lagi nak beritahu adalah kita mesti menghafal dia punya step dia. Tanpa hafalan, kita tadi juga tidak boleh auto, mesti berfakta. Baik. Itu dia soalan nombor 1 bagi kertas 1 bahagian B yang kita mesti kena kuasai lah. Kena hafal semua maklumat-maklumat ni dan kita kena jawab. Okey, ni soalan nombor 1. Cuba tengok soalan nombor 2 kan. Selain daripada soalan ujian penurunan, ada lagi soalan lain. Soalan ujian mampatan, semua berkaitan dengan konkrit. Semua kena ingat. Okey, soalan aras rendah. Satu bahagian B, masih sama. Ini adalah soalan-soalan daripada soalan geoteknik ataupun soalan tanah. Okey, kita ada raja menunjukkan sebuah rumah telah hampir runtuh akibat kegagalan tanah yang mendak. Lepas tu kena ingat tu, kegagalan tanah. Dia ada kegagalan cerun. Dia ada kegagalan cerun. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan kejadian itu berlaku. Okey, kenal pasti 2 ujian yang digunakan untuk menguji keupayaan galas tanah. Okey, soalan cikgu nak beritahu ni, pastikan sebelum jawab soalan ni, dia tanya tanah ke, dia tanya cerun. Nampak arah rendah je? Nak jawapan dia. Kenapa dia di arah rendah? Tadi prosedur kan? Yang ini, jawapan ni semua sebenarnya ada di dalam buku. Hafal bagi balik. Walaupun nampak rumah dan dalam keadaan yang lain, tapi jawapan ni ada. Maksudnya pelajar-pelajar dia hanya menggunakan satu aras dipanggil sebagai aras kefahamannya. Kita ada 5M ya. Ni. Nah, kita satu bahagian ni ada 5M. Memahami. Kita mengaplikasi. Yeah. Kita dia panggil yang ketiga, kita buat apa? Kita memahami, mengaplikasi, sintesis menganalisis. Yang keempat, kita menilai. Yang terakhir kita buat produk lah ataupun mencipta. 3M, 5M. Tapi untuk peringkat kita ni, kalau soalan teori, tak sampai mencipta lah. Sampai ke aras yang keempat saja. Iaitu menilai. Menilai masuk bawah tajuk aras tinggi nanti. Baik. Ini adalah aras rendah saja. Okey ya? Boleh? Tekanan sekeliling. Dan kita ada satu ujian, nama ujian penusukan piawai. Pernah tengok ni? Ujian program kita boleh tengok. Sebab kita memang pernah buat di sekolah.
untuk menguji kegagalan tanah. Okey, Arana dah habis. Tengok contoh-contoh soalan aras sederhana. Aras sederhana, kertas 1 bahagian B. Ya? Okey, dalam kertas aras sederhana ni, Raja menunjukkan satu kawasan perumahan yang menerima bekalan air daripada tangki simpanan Q menggunakan kaedah PAM. Kaedah PAM, kaedah agen air ini telah memberi masalah kepada pengguna di kawasan itu. Ini dia. Ini ada Raja kontur. Kita tengok ni kontur 30, kontur 35, 40 dan 45. Jadi tangki perkhidmatan berada pada bukit. Ini kawasan perumahan terancang. Jadi kalau logiknya sebagai seorang local authority sebagai, tak mungkinlah kita buat kesilapan ini. Takkanlah tangki air dah tinggi nak pakai pam lagi kot. Tapi soalan ini dikreatkan untuk menguji pelajar. Sebagai seorang jurutera, kena jawab dengan baiklah. Itu namanya sederhana tu. Baik. Okey, terangkan masalah yang berlaku daripada kaedah agen air itu. Apa tengok? Cadang dan huraikan satu kaedah agen air yang sesuai untuk mengatasi masalah itu. Jadi masa kita tengok ni, dia ada masalah. Kenapa dia ada masalah? Apa masalah dia tanya. Jadi kita kena jawab. Bagi seorang jurutera, ini jawapan dia. Macam. Yang pertama, masalah yang berlaku. Tekanan air tinggi menyebabkan paip mudah pecah. Ni macam ni. Azhar tengok ni. Maksudnya anak murid tengok. Q tu kita letakkan tangki perkhidmatan. Jadi kita akan memberi tekanan yang tinggi kepada rumah ni. Bila dia turun tu dah tinggi, kita pumpkan lagi pula. Lagilah dia pecah. Jadi maksud dia, tak sesuai tekanan air tinggi. Dah lah graviti ditambah lagi dengan pump. Macam tak logik jawapan kan? Betul juga. Soalan tu tak logik. Tapi kita rancang nak menguji pelajar. Baik. Yang kedua, pengair akan terjejas kerana berlakunya bekalan air terputus. Tak ada detik, air pun tak ada. Memerlukan kos yang tinggi untuk selenggarakan pump. Maksud dia kalau pump dia gunakan pump, kalau kita gunakan pump, maksud dia kita mesti kena sentiasa berjalan pump tu 24 jam. Jadi kita perlukan kos yang tinggi untuk selenggara pump tu lah. Kita memerlukan pemantauan berterusan untuk memastikan pump dalam keadaan optimum. Maksud dia, pump ni kena ada satu tenaga kerja mahir. Kena upah juruteknik pula duduk kat rumah pump tu. Okey. Tapi soalan kedua, cadang dan huraikan satu kaedah air yang sesuai untuk mengatasi masalah itu. Okey. Jadi yang paling sesuai apa dia? Kaedah graviti. Dah tahu rumah di bawah. Tangki perkhidmatan kat atas, pakai graviti jelah. Patutnya macam itulah masa mesyuarat kan. Takkanlah buat beli tak mesyuarat kot. Nak menguji pelajar. Okey, kaedah graviti. Kenapa nak pakai kaedah graviti? Air dapat disalurkan kepada pengguna hanya dengan menggunakan kaedah tekanan graviti sahaja. Kaedah ini menjimatkan kos operasi. Jimat kan? Lepas tu, tidak memerlukan penyelenggaraan pam. Pam tak perlulah. Dah pam tak ada, dah selenggara apa kan? Okay, tidak menggunakan bekalan elektrik. Jimat lagi tu. Kan? Tidak memerlukan tenaga kerja mahir untuk penyelenggaraan pam. Persoalan dia, kenapa dia arah sederhana? Sebab kesemua maklumat yang cikgu ada ni juga datang daripada bacaan di dalam buku. Maksudnya kita masih lagi dalam keadaan memahami ataupun kita recall terhadap ilmu tanpa lagi menggunakan maklumat terkini yang barulah. Kita nak keluarkan ke sini. Ini dah contoh-contoh soalan aras sederhana. Kertas 1 bahagian B. Okey, Azhar nak tanya apa-apa ke? Ataupun setakat ini saya memahami cikgu berkenaan dengan jawapan, cara menjawab berdasarkan rajah yang diberikan cikgu. Yalah. Tapi masih lagi tak menggunakan arah yang tinggi lah. Masih lagi kita gunakan yang buku yang ada tu, kita baca balik dan kita aplikasi dalam situasi yang baru. Jadi kalau murid tidak memahami ataupun tidak menguasai rajah tersebut, jadi mungkin sedikit masalah untuk mereka nak menjawab. Betul. Di ruangan jawapan cikgu. Yalah. Betul tu. Baik cikgu. Seterusnya cikgu. Okey. Ini kita ada satu soalan. Ya. Masih lagi arah sederhana. Kita satu bahagian B. Ini panjang sikit lah kan. Yang ini ada soalan pengiraan. Soalan pengiraan maksud dia, semua soalan-soalan hitungan diambil kira sebagai soalan aras sederhana. Selain daripada soalan ukur aras ni, kita ada soalan lain. Soalan struktur, dia panggil soalan momen. Momen ni bukanlah menunggu sebentar, tidak. Momen ni maksud dia soalan struktur lah. Soalan faham struktur tu dia memang soalan momen. Pun pengiraan dia panjang juga. Ini soalan ukur aras. Kita juga ada soalan pengiraan seperti reka bentuk asas. Pun perlukan di bawah tajuk aras sederhana. Okey, untuk soalan ukur kejuruteraan ni kita ada dua bentuk soalan. Ini namanya ukur aras. Ramai silap. Mereka cakap tentang alat aras. Sekarang ni sukatan pelajaran baru sudah tidak ada lagi alat aras.
leveling instrument. Dah tak ada dah. Sekarang kita gunakan alat theodolite. Alat theodolite ni boleh buat dua kerja lah. Theodolite lah, bahasa Melayu panggil theodolite. Boleh buat dua kerja. Yang pertama boleh buat ukur aras. Yang kedua dia boleh buat ukur terabas. Dua sekali juga. Dia satu alat boleh buat dua kerja. Dia boleh buat pengukuran menegak untuk ini. Baik. Dia juga boleh buat pengukuran mengufuk. Tetapi ramai orang salah faham. Dia ingat yang lama. Yang lama namanya ukur aras. Leveling instrument. Alat lain. Baik. Alat tu hanya boleh buat ukur aras saja. Jadi kemungkinan ada dua bentuk lah. Bentuk ni pun boleh. Bentuk soalan ukur terabas pun mungkin. Hari ni adalah ukur aras. Tengok jawapan dia. Okey, lengkapkan borang pemukuan kerja ukur aras itu. Ni, nak lengkapkan ni. Okey, lakukan semakan aritmetik. Ini soalan popular ni. Soalan ni kalau pekat kejuruteraan awam ni memang soalan ni memang minat lah kan. Lakukan semakan aritmetik, lakukan ketepatan kerja ukur. Beza tu. Tengah dia ingat sama, tak sama. Dan nyatakan alasan. Okey, ini soalan dia. Ada benda tak lengkap banyak ni. Nanti kita tengok. Bila kita buka nanti, yang merah tu adalah merupakan jawapan. Baik. Jawapan contoh. Aras sederhana. Tengok ni. Kenapa dia sederhana? Sebenarnya nampak punya nombor-nombor ni menakutkan kan? Senang ya bagi pelajar. Semua suka. Yang merah semua jawapan dia ni. Ini adalah merupakan jawapan bagi soalan aras sederhana tu. Aras-aras kita ada 53.300 kita dapat. Dia sama dengan batu aras satu. Batu aras satu ni adalah merupakan batu yang ada di atas muka bumi daripada aras laut. Ya. Jadi kalau anak-anak pelajar ataupun anak-anak murid ataupun Azhar nampak dia tulis dia 3.300 batu aras ni melambang kita daripada aras laut. Setinggi 53.330 meter. Baik. Tapi ada yang negatif tau. Oh. Negatif kita di bawah daripada aras laut dah. Bawa dalam lah. Kalau ombak naik tu terus tenggelam kita. Okey, ini adalah contoh jawapan. Baik. Jadi kita dah ada ini namanya semakan aritmetik. Dia mesti sama. 1.0, 1.0 mesti sama. Okey. Okey, yang ni. Ralat yang dibenarkan. Kita ada formula sini. 0.012 square root 2D ataupun square root panggil apa saya dah lupa. Punca kuasa 2. Punca kuasa. Ni kan. Jadi kita square root adalah 0.32 kita akan dapat 0.07. Okey, ralat yang dibenarkan adalah 0.007. Ralat yang kita buat 0.006. Lepas tu kita boleh buat salah 0.6. Dia bagi buat 0.07. Ni kita punya solution kita. Kerja ukur ni boleh diterima kerana ralat sebenar adalah 0.06 lebih kecil daripada ralat yang dibenarkan. Rupanya kita boleh buat salah. Ya. Boleh buat kerja-kerja ukur ni kita macam pasal survey tu kan. Kita boleh buat silap. Silap kita adalah 0.006. Baik. Dia bagi salah 0.007. Diterima pakai jawapan ni. Jadi kalau kita tengok dalam jawapan ni cikgu, murid perlu untuk sertakan sekali dia punya jalan kira cikgu. Dah mesti. Ni jalan kira dia. Jawapan-jawapan ni kena ada ni. Baik. Ini mesti pakai alarah terakhir tolak alarah pertama. Pandangan naik tolak turun. Baik. Dan juga pandangan belakang tolak pandangan hadapan. Baik, itu dia. Kita dapat tahu cikgu untuk bahagian B ni walaupun nampak macam sukar tetapi sebenarnya ada teknik-teknik cikgu. Betul. Nak menjawab seperti yang cikgu kongsikan sebentar tadi untuk aras rendah dan juga aras sederhana untuk bahagian B ni. Baik, anda semua jangan ke mana-mana. Ada banyak lagi yang cikgu nak kongsikan dan kita nak bongkarkan teknik nak menjawab kertas pengajian kejuruteraan awam untuk kertas 1 ini. Kita jumpa seketika nanti dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 Pecutan untuk kertas pengajian kejuruteraan awam kertas 1. Kita masih bersama dengan Cikgu Syukri untuk bongkarkan bagaimana ataupun teknik kita nak menjawab dalam kertas ini. Saya yakin dan percaya murid di rumah semua seronok, bertenaga, rasa teruja untuk pastikan kertas ini anda lulus dengan cemerlang dan sukses. Baik cikgu, bila murid-murid dah bersedia, saya nampak cikgu pun nampak luar biasa ni cikgu. Kita nak teruskan sesi ulang kaji kita cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Azhar sekali lagi. Berkali-kali terima kasih ya. Okey, kerana aras tinggi. Aras yang dinanti-nantikan lah. Baik. Macam cikgu cakap tadi lah, nama yang tinggi, senang je. Boleh buat insyaAllah, cikgu yakin. Okey, tengok. Contoh soalan aras tinggi, kertas 1 bahagian B ya. Raja menunjukkan cadangan dua laluan P dan Q bagi pembinaan jalan untuk menghubungkan
pekan A dan pekan B. Mana ada rajah dia? Ni dia rajah dia. Ni cadangan lah. Jadi ni pekan A, pekan B nak buat. Okay? Kita akan ikut laluan Q. Nampak yang putus-putus tu laluan Q. Dan yang ni ada laluan P. Yang ni naik bukit. Yang ni P ikut tepi-tepi bukit. Ni soalan ni memerlukan aras tinggi. Kenapa? Nak berfikir. Ya, cikgu. Berfikir di luar daripada kotak lah sikit. Jawapan tidak ada dalam buku. Maksudnya kita kena pakai soalan jurutera, fikir jawapan dia macam mana, bagi. Baik. Tapi ingat, bukan auta, mesti fakta. Itu yang penting. Okey, tentukan laluan yang paling sesuai untuk pembinaan jalan itu. Berikan alasan anda. Okey. B, kenal pasti dua ciri-ciri turapan lentur. Ataupun dia panggil flexible pavement. Okey. Cuba tengok jawapan. A, laluan paling sesuai dan alasan. Laluan Q. Walaupun kita ditanya yang mana paling sesuai, kita mesti cerita kedua-dua dia. Tu dah keluar suara Penang kan. Dia mesti cerita kedua-dua dia. Maksud dia kena cerita kedua-dua dia. Laluan Q boleh, laluan P boleh. Kena habaq. Tapi ramai pelajar dia akan beritahu satu sahaja. Dia mana dia kata, saya paling sesuai yang P. Tak boleh gitu. Aras tinggi kena beritahu kedua-duanya. Okey, laluan Q. Kurang kerja-kerja pemotongan dan penembakan tanah. Q kat tepi. Betul lah tu kan. Tidak memerlukan kerja-kerja tanah yang tinggi. Tidak jarak yang panjang. Kos pembinaan jalan tinggi. Nampak ni macam negatif. Sebenarnya negatif ke positif ke kena tulis. Ya. Ke semuanya. Okey. Masa perjalanan lebih panjang, lebih perabot jalan. Ni macam road fixtures bukan perabot dekat dapur tu. Ni saya yakin anak-anak murid semua dah faham apa itu perabot jalan. Sebab baru ni kita buat kerja khusus kan. Okey, laluan P. Lebih kerja-kerja pemotongan dan penembakan tanah. Memerlukan kos kerja tanah yang tinggi. Jarak pendek. Kos pembinaan jalan rendah. Masa perjalanan lebih singkat. Kurang perabot jalan. Kalau kita tengok jawapan dia, jawapan yang atas dengan jawapan di bawah, laluan Q, laluan P adalah bersamaan ataupun berlawanan. Tapi mesti bagi kedua-dua jawapan. Lepas tu dia pilih. Yang paling penting dekat sini ni. Oleh itu. Tak apa. Suspend. Memang aras tinggi. Ya, aras tinggi. Betul. Betul. Ya. Oleh itu, laluan P adalah paling sesuai. Baik. Katakanlah, lepas sebagai jurutera kita buat penilaian, ada orang setuju, dia kata, kok tepi tinggi, kok atas tinggi. Saya nak kok tinggi, kok atas bukit. Maksudnya jawapan sini mungkin akan ada berlawanan. Tak setuju. Saya tak suka P, saya suka Q. Boleh juga. Baik. Maksud dia terpulang kepada pengubah soalan tahun itulah. Jadi maksud dia kawan tu bagi tahu bahawa dia suka P, maka P lah. Hilang satu markah. Sebab awak pilih Q. Tapi yang tadi semua betul. Ya. Jadi taklah berlaku sangat penganiayaan kan. Ya. Maksud dia, yang penting jawab dulu. Baik. Dan awak menilai. Okey, dua ciri terapan lentur. Pertama sekali, terapan lentur ni terapan yang terapan dia panggil flexible pavement. Kita tengok kat jalan tu yang warna hitam lah. Selalunya anak-anak muda suka panggil jalan tar. Jadi kita jadi engineer janganlah panggil jalan tar. Jalan bitumin tu. Sebut perkataan lebih fakta. Okey, permukaan jalan adalah rata dan selesa bersifat elastik. Tidak memerlukan sambungan pengembangan. Ini jawapan dia lah. Ini cuma pelengkap lah jawapan kepada 15 markah ni. Baik. Yang pentingnya yang atas ni. Memerlukan satu jawapan lebih tinggi di aras dipanggil sebagai aras menilai huruf yang keempat lah, lebih tinggi daripada aras memahami dan juga aras mengaplikasi. Okey, soalan aras tinggi yang kedua, contoh yang kedua. Ini adalah bentuk asas dia bagi dua jenis asas digunakan untuk sebuah pang sempurna. Dia beri tujuh tingkat. Dalam exam kita tak garis lah, tapi kita buat macam bentuk bowl. 7 tingkat tu memberi makna tu. Yeah. Tinggi 7 tingkat kan. Tapi orang kenapa cikgu 7 tak boleh 8 pula. Okeylah. Asas A, asas B. 7 contoh aja ya. Kenapa tidak nama asas A dan asas B? Tentukan kesesuaian setiap jenis asas untuk pembinaan asas falsafah itu. Ini pun memerlukan satu pemikiran secara kritis ataupun kreatif yang lebih tinggi lah. Menjawab secara kebat di luar kotak. Jawapan dia. Tapi jawapan-jawapan ni walaupun tidak ada dalam buku, mesti bersifat fakta. Sesuai untuk kelas tanah yang tinggi atau rendah, boleh menanggung beban lebih daripada 4 tingkat, digunakan pada bangunan struktur kerangka, kaedah pembinaan sukar, pasal pembinaan panjang, kos pembinaan tinggi. Ini adalah asas A. Asas B dia kata, sesuai untuk kelas yang tinggi, lebih kurang sama, boleh menanggung beban kurang daripada 4 tingkat, ni lebih ni kurang. Digunakan pada bangunan struktur kerangka, kaedah pembinaan lebih mudah, masa pembinaan pendek, kos pembinaan murah. Tengok, dia bagi jawapan. Jawapan dia ada 2 tau.
Asas A sesuai untuk pembenahan bangunan itu. Asas B tidak sesuai untuk pembenahan bangunan itu. Ada sebab. Ada sebab. Boleh tak jawab? Dia pilih asas A saja. Sesuai untuk... Berarti B tak tulis. Boleh tak, Azhar? Saya rasa... Ni dia punya apa, punya kenyataan dia. Ya. Ini nak pilih, untuk tentukan saya nak pilih tu, tulis satu je. Kalau saya rasa mungkin perlu diletak dua sebab dia punya fakta dia berbeza antara satu sama lain. Betul ke cikgu? Betul. Dia fakta tak kisah yang tu sebenarnya. Tak apa. Betul tu. Betul juga. Okey. Betul. Cuma saya nak bagi tahu ni, anak-anak murid. Ini jawapan yang paling best bandingan jawapan-jawapan sebelum-sebelum ni. Baik. Kalau kita tulis satu saja sesuai, tadi kita dapat mungkin betul tak betul kan? Lepas tu yang bawah ni tidak sesuai kan? Mungkin markah dia bagi 1 poin. Okey, cuma nak bagi kita dalam bahagian B ni satu benda je, tak sama macam bahagian A. Ya. Bahagian A tak boleh tulis sebarangan. Ya. Bahagian B tulis banyak-banyak. Okey. Tidak, markah tidak akan dipotong. Baik. Jadi rasa nak tulis. Tapi berfakta lah. Baik. Janganlah sampai terkeluar sangat fakta. Walaupun tak betul, tapi kita tak akan potong markah. Lepas tu boleh tulis banyak benda. Baik, cikgu. Ya. Yalah. Contoh lagi, ada 3 contoh. Ini tentang tembok penahan pula dengan tembok gabion. Okay, untuk menstabilkan cerun. Cerun runtuh akhir ni. Tanah runtuh kan. Jadi, sebelum cikgu dah pernah bentang tentang tajuk cerun ya. Tentukan kesan bagi setiap kaedah pesusunan cerun itu. Okey. Kita dapati 2 contoh yang untuk pesusunan cerun itu. Kaedah A, tembok penahan. Kaedah B, tembok gabion. Bukan gaban, gabion. Gabion. Jadi, tembok penahan dapat menahan beban dengan kukuh sesuai untuk kawasan besar, masa bina lambat, bina sukar, kadar penyerapan air tinggi, memerlukan lubang leleh. Kan? Okey, kaedah B dapat menahan beban dengan kukuh, sama juga. Sesuai untuk kawasan besar, sama juga. Masa pembinaan cepat. Ni lambat, ni cepat. Cuba tengok dia punya kata kunci dia. Di atas sepatah jalan raya yang perlu digunakan dengan keadaan segera. Itu dia punya maklumat. Ya. Kita akan pilih tembok gabion. Sebab dia laju. Tengok ni. Pasang dengan sangkap, pasang terus. Siap. Laju. Okey. Jadi, kaedah B adalah lebih sesuai. Ya. Sebab dia untuk pembinaan segera. Okey, seterusnya kita tengok. Kelemahan murid dalam kelas 1, bahagian B. Banyaklah kelemahan. Yang ni cikgu dah rangkum. Cikgu dah rangkum murid. Boleh tengok. Yang pertama, soalan tidak dibaca dengan teliti. Ini bahaya. Baca soalan dulu. Takut nanti dia minta ujian lain bagi ujian lain. Ya. Minta ujian speedy bagi ujian ketuhar. Okey, tidak menjawab menggunakan istilah kejuruteraan. Yang ini banyak berlaku. Cikgu selalu ulang-ulang ni. Okey, kita kan orang utara, dia kata konkrit dibubuh. Konkrit mana boleh dibubuh? Kacau konkrit. Itu bahasa-bahasa tak boleh digunakan. Kita gunakan bahasa-bahasa istilah kejuruteraan yang lebih sesuai untuk bahagian B. Tidak memberi fakta berbentuk kejuruteraan. Ya. Ini bahaya ni. Orang minta kenapakah satu projek itu gagal, dia tak abak kata gagal sebab apa? Dia pergi abak benda lain. Patutnya dia kata gagal sebab kaitan dengan bahan binaan apa semua lah kan. Dia kata lain. Contohnya dia kata dia kata pengawal mencuri bahan-bahan binaan, bekerja tidak jujur. Memanglah jawapan tu kita boleh pakai, tetapi dia tidak berkaitan dengan kejuruteraan. Dia bukan tak berkaitan dengan kejuruteraan, dia tidak fakta senang. Pakai yang fakta je. Baik, cikgu. Tidak mengikut peraturan titik perpuluhan. Ini saya cakap tadi dah kan. Menjawab soalan tanpa merujuk tukar markah ini. Setiap kali tukar markah dia bagi 10 markah. Okay, dia nak minimum 10 poin. Mesti jawab dalam kata 1 bahagian A, bahagian B. 10 markah, 10 poin. Baik. Lepas tu tengah buat 10, teringat lagi 10. Nak tulis ke tak tulis? Tulis juga. Tulis banyak-banyak. Bahagian B, markah tidak akan dipotong. Ya. Tulis banyak-banyak. Okey. Tidak suka menulis formula. Terus membuat hitungan dan jawapan. Cakap tadi dah kan? Okey, mengarang esei tanpa fakta. Ya. Tak mau. Jawapan kita semua fakta saja. Memberi jawapan positif pada soalan negatif. Ini soalan ni. Kenapa sesuatu projek pembinaan itu gagal? Negatif ke positif soalan dia? Negatif. Negatif. Maka jawapan dia adalah simen berketul-ketul, air kotor. Dia punya jawapan dia. Ya. Tapi Rabi boleh jawab, simen perlu digunakan dengan simen yang berkualiti tinggi. Air mestilah bersih. Dia telah memberi jawapan positif terhadap soalan negatif. Baik. Tak betul. Pastikan jawapan positif, soalan positif. Baik. Jawapan negatif, soalan negatif, jawapan pun negatif. Baik. Jika ada pilihan jawapan, memberi jawapan yang kurang isi. Ada juga. Dia bagi pilih A atau B. Dia pilih yang bahagian yang tak ada isi tu, betul dia tak dapat idea nak bagi maklumat. Baca dulu betul-betul. Ini yang paling penting ni.
Suka memotong atau membatalkan jawapan kerana kurang yakin. Ni. Okey. Jangan potong. Okey. Untuk soalan penilaian dan cadangan tidak memberi fakta kepada sistem yang dipilih, sebaliknya menyatakan kelemahan sistem lain. Dia pilih A tapi dia tak puji A, dia puji B. Ataupun dia mengata G. Ni. A tak betul, dia kata kat B. Ya. Itu tak boleh pakai lah. Kan? Okey. Tajuk utama yang perlu dikuasai dan diberi perhatian. Ni, kertas 1 bahagian A tak ada pilihan. Kertas 1 bahagian A, jawab semua. Sampai habis. Baca buku, khatam. Minimum baca sekali. Tapi patutnya baca sekali ni bukan sekali lah ni. Berkali-kali kan. Itu minimum lah cikgu. Minimum lah. Kertas 1 bahagian A ni. Kertas 1 bahagian B, mesti hafal semua soalan prosedur. Banyak ni soalan prosedur. Ujian penurunan, mampatan, ujian probok, ujian speedy. Semua kena hafal. Tak ada pilihan. Mesti kuasai semua soalan hitungan. Kiraan ni. Momen, reka bentuk asal, ukur, taksiran. Semua kena kuasai. 2 minggu lagi dah belajar dengan cikgu macam mana nak mengira dengan betul. Mesti fahami soalan aplikasi pengetahuan. Ya. Faktor pengaruh stabil tanah, faktor pengaruh stabil cerun, kaedah dan juga sistem pembersihan, sistem paip lekapan dan sistem salur kumparan domestik. Mesti kau nak kuasai. InsyaAllah boleh buat. Baik, itu dia. So kita dapat cikgu saya rasa berpuas hati, rasa macam kenyang cikgu. Ilmu hari ini dapat daripada cikgu Syukri. Teknik-teknik bagaimana kita nak memastikan kertas pengajian kejuruteraan awam kertas 1 ni kita dapat kuasai dan kita dapat pastikan dalam SPM nanti kita lulus dengan cemerlang cikgu. Sedar tak sedar cikgu, kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan untuk kita punya program kita pada hari ini, Sukses SPM 2021 Pecutan. Mungkin sebagai kata-kata akhir cikgu untuk murid-murid kita dekat luar sana yang sedang menonton di tengah risau cikgu 2 minggu lagi cikgu ni. Silakan cikgu. Okey, kepada anak-anak murid kita yang di luar sana tu, anak-anak murid cikgu, anak-anak murid sekolah-sekolah yang lain bersama yang ambil pengajian kejuruteraan awam, cikgu ucapkan selamat mengambil peperiksaan tau. Jangan risau, senang saja PKA ni. Yang penting kita kena usaha, kita mesti berdoa dan juga kita bertawakal. InsyaAllah anda akan percaya. Amin, amin. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Syukri Muhammad Sharif daripada Sekolah Menengah Teknik Tengku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang kerana sudi bersama dengan kita berkongsi ilmu dan berkongsi teknik-teknik nak menjawab. Kepada anda semua, adik-adik di luar sana yang sedang menonton, moga terus sukses dalam SPM yang sedang berlangsung pada ketika ini. Terus berjaya dengan dan kecapi impian anda semua insya-Allah. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera.